Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Apa khabar semuanya? Terima kasih kepada anda yang mengikuti program ini, iaitu program 30 minit cepat pandai jawi. Hari ini insya-Allah saya cuba akan kongsikan satu tajuk berkenaan dengan mengeja perkataan eka suku menggunakan teknik bangunan. Terima kasih juga saya ucapkan kepada tuan-tuan guru, ustaz, ustazah, murid-murid serta semua pencinta Jawi yang menonton live pada hari ini. Kita live di eMurabbi channel YouTube dan juga Facebook eMurabbi. Nama saya Ustaz Herwan bin Harun. Saya merupakan Munshi Dewan Jawi, Dewan Bahasa dan Pustaka, dan saya juga merupakan guru pendidikan Islam di Sekolah Kebangsaan Pangeran Jaya Pimping Membakut Sabah. Baiklah, sebelum kita mulakan tajuk ini, mari lihat dahulu objektif yang ingin dicapai daripada pelajaran ataupun tajuk ini. Yang pertama ialah dapat membaca perkataan eka suku dengan betul. Diharapkan selepas daripada program ini, semua viewers ataupun penonton dari kalangan adik-adik dan juga murid-murid dapat membaca perkataan eka suku ini dengan betul dan baik. Yang kedua, dapat membezakan perkataan eka suku yang gugur alif dan yang kekal huruf alif dengan tepat. Ini kerana ada perkataan eka suku ini yang huruf alifnya itu kekal. Ada juga perkataan eka suku yang huruf alifnya itu gugur ataupun dibuang, tidak ada dalam tulisan ataupun tidak ada dalam ejaan. Maka di sini saya akan kongsikan yang mana satu huruf alifnya itu kekal dan yang mana satu pula huruf alifnya itu digugurkan ataupun dibuang. Ya, yang penting semua dapat bersama-sama dengan saya sehingga akhir program ini. Yang ketiga, menulis perkataan eka suku dengan betul. Okey, setelah membaca dapat membezakan dan juga menulis, insya-Allah semoga semuanya dapat bersama-sama fokus dengan tajuk ini bersama saya pada hari ini untuk mencapai objektif yang telah digariskan, insya-Allah. Baik, perkataan eka suku. Mari kita mengenal dahulu apa itu eka suku. Ya, saya rasa mungkin ada di kalangan viewers ataupun di kalangan penonton pada hari ini memang sudah kenal perkataan eka suku ini. Dan mungkin ada yang baru pertama kali, betul ke tidak? Ada yang pertama kali mendengar perkataan eka suku ini. Apa dia eka suku? Bagi yang baru kenal eka suku ini ialah perkataan yang mengandungi satu suku kata. Perkataan yang mengandungi satu suku kata. Itulah eka suku. Eka suku saya bagikan kepada dua untuk tajuk ini. Pertamanya, suku kata terbuka yang mengandungi suku kata terbuka, iaitulah konsonan vokal. Itu suku kata terbuka lah. Dan yang kedua ialah suku kata tertutup. Dia sama ada suku kata tertutup ini vokal konsonan ataupun konsonan vokal konsonan. Yang penting ia diakhiri dengan konsonan. Kalau suku kata terbuka diakhiri dengan vokal, tetapi suku kata tertutup diakhiri dengan konsonan. Ya. Okey. Mari lihat kaedah yang pertama. Kaedah yang pertama untuk tajuk ini, perkataan eka suku yang diawali dan diakhiri dengan huruf vokal akan kekal ejaan huruf vokal tersebut dalam tulisan Jawi. Apa huruf vokal yang biasanya kita gunakan? Ya, betul. Huruf alif, huruf waw dan huruf ya. Jadi ini huruf vokal. Sekiranya perkataan yang diawali dengan dan diakhiri dengan huruf vokal,
dia kekal dalam ejaan tulisan Jawi. Melihat contoh-contohnya. Ejaan sa. Bagaimana? Sin alif sa. Vokal A ni tetap ada. Vokal alif. Kemudian ya. Ya alif ya. Kemudian gu. Ejaan gu bagaimana? Ejaan gu. Betul. Gawau gu. Okay. Akhirnya bagaimana pula ejaan zu? Zu. Tengok sebutannya. Zu. Ya, zai, waw, zu. Dan ejaan mi. Mi. Siapa tahu ejaan mi bagaimana? Ya, mim ya, mi. Ini adalah contoh bagi suku kata terbuka konsonan vokal. Konsonan vokal. Seterusnya ialah suku kata tertutup. Ini yang banyak dalam tajuk ini. Permulaannya cuba lihat contoh Bagaimana eja alif, bawahnya hamzah, ya ha, Kemudian Bagaimana eja Alif, waw, ha, dan alif, ha, Ya, ini yang diawali dengan huruf vokal. Ya, yang diawali dengan huruf vokal. Okey. Boleh? Baiklah, seterusnya mari lihat kaedah yang kedua. Bagaimana untuk kaedah yang kedua ini? Cuba lihat. Huruf alif tidak ditulis pada perkataan eka suku yang mengandungi vokal A diapit oleh konsonan. Okey. Huruf alif tidak ditulis, artinya huruf alif itu dibuang. Padahal ada vokal A di sana. Bagaimana? Kerana dia diapit oleh konsonan. Ada konsonan sebelah kiri dan ada juga konsonan sebelah kanan. Okey. Contohnya bagaimana? Konsonan, vokal, konsonan. Kemudian vokal di sana ialah vokal A yang dilambangkan dengan huruf alif. Kemudian huruf alif itu tidak ditulis. Okey. Mari lihat contoh-contohnya. Kita layan dulu contoh. Dan sebelum itu tengok dulu di bawah ada nota yang saya tulis di situ, iaitu huruf alif tidak ditulis pada perkataan eka suku yang mengandungi vokal A diapit oleh konsonan, supaya dapat membantu semua para penonton pada kali ini untuk menjawikan perkataan-perkataan yang ingin saya kongsikan. Okey, perkataan pertama apa dia? Bas. Okey. Saya sudah sediakan bangunan-bangunan ni, ya. Ini antara salah satu teknik untuk eja perkataan eka suku. Sebelum itu kita carakinkan dahulu, kita pisah-pisahkan dahulu ejaan huruf-hurufnya. B, A, S. B ini kita padankan dengan huruf ba, kemudian alif ini kita padankan dengan huruf alif, kemudian huruf sin. Sekarang ini cuba lihat, ya. Ba ini konsonan, alif ini vokal, sin ini konsonan. Okey, jadi konsonan, vokal, konsonan. Kemudian vokal ini ialah vokal A. Maka bagaimana? Adakah vokal A ini kekal ataupun digugurkan? Maka ia digugurkan dalam tulisan. Ia tidak ada. Jadi ejaannya ialah ba sin sahaja untuk ejaan bas. Okey, boleh faham? Tidak apa, kita akan teruskan pula dengan contoh yang kedua. Ejaan cat. Okey. C, A, T. Huruf C ini kita padankan dengan huruf kalau Jawi. Ca, baik. Huruf A, alif. Kemudian T huruf, ya betul, huruf ta. Kemudian lihat konsonan, vokal, konsonan. Vokal A gugurkan ataupun dikekalkan, tidak ditulis pada perkataan eka suku. Vokal A ni dibuang, maka jadilah ejaannya ca, ta sahaja bagi ejaan cat. Okey. Contoh yang terakhir, gas. Okey, lihat. G, A, S. G huruf ga,
E huruf alif dan S huruf sin. Sama juga seperti tadi, ya. Huruf alif tadi merupakan vokal A yang diapit oleh dua konsonan. Dia tidak ditulis, maka ejaannya ialah ga sin sahaja bagi perkataan gas. Mudah kan? Jadi ingat kata kuncinya apabila KVK vokal A tadi berada di tengah, iaitu diapit oleh konsonan kiri dan juga kanan, maka huruf alif itu tadi tidak ditulis. Okey. Apa pula ni? Ini adalah uji minda. Faham ke ataupun tidak mengenai kaedah ini? Cuba lihat bagaimana untuk mengeja perkataan kad. Adakah perkataan kad begini ejaannya? Ataupun perkataan kad yang tidak ada alif ini? Kaf dal. Ada alif ataupun tidak ada alif? Okey, jawab sekarang. Boleh? Okey, alhamdulillah. Ramai jawab dengan baik dan betul. Okey. Huruf kad ejaannya ini tidak ada alif. Manakala yang ada alif ini tidak tepat kerana vokal A tadi diapit dua konsonan. Kemudian lihat pula ejaan ini jam. Perkataan jam ini macam mana mengejaannya dalam Jawi? Sama ada jim mim ataupun jim alif mim. Boleh jawab ke tidak? 5, 4, 3, 2, 1. Boleh? Habis masa. Okey, banyak jawab dengan betul. Alhamdulillah. Ejaan yang tepat inilah, ya. Jam, jim, mim dan juga yang ada alif ini ejaan yang tidak tepat. Yang ketiga, soalan yang ketiga, eja van. Kita biasa sebut van kan? Bakunya van. Adakah ejaannya va alif nun ataupun va nun? Yang mana satu? Idaman kalbu. Yang ejaan yang tepat lah. Okey. Sila tulis di ruangan chat. Alhamdulillah. Nampaknya untuk kaedah ini semua faham. Yang betul, ejaan yang betul ialah vanun, van. Dan yang ejaan yang ada alif ini adalah ejaan yang tidak tepat. Alhamdulillah. Belum habis lagi. Ini baru kaedah 2. Okey. Kita lihat pula kaedah yang ketiga. Bolehkah tidak kita teruskan lagi ni? Okey, terus ya. Kaedah yang ketiga, apa dia? Huruf vokal alif digunakan bagi kata dasar yang bermula dengan huruf waw. Alif ada. Ya. Tapi dengan syaratnya dia perkataan itu bermula dengan huruf waw. Macam mana contohnya? Ni waw, alif itu ada di sana. Okey, alif itu ada di situ. Okey, ini huruf apa-apa sajalah lepas itu. Ya, huruf apa-apa sahaja. Okey. Lihat dia bermula dengan huruf. Yang penting dia bermula dengan huruf waw. Boleh faham kan? Kalau kurang faham tidak apa, kita layan dulu beberapa contoh ini. Tekniknya sama saja, kita buat bentuk seperti bangunan begini. Kemudian kita ambil satu perkataan. Contohnya perkataan wat. Macam mana ejak wat? Okey, kita cerakinkan dulu huruf-hurufnya. W A D dan W ini huruf waw. Dan A ini huruf alif dan D ini huruf dal. Ingat tadi, apabila dimulai dengan huruf waw, maka huruf alifnya digugurkan ke ataupun kekal ada? Huruf alif kekal ada. Maka ejaannya kekal beginilah. Waw alif dal. Wad. Okey. Contoh yang kedua ialah wa. Ejaan wa. Okey. W A K. Wa. Untuk yang Jawinya padanan huruf waw
alif, qaf. Okey, apa kata kuncinya tadi? Dimulai dengan huruf waw. Maka alifnya kekal ada, ya, ditulis waw, alif, qaf, waq. Wa. Dan yang ketiga, wang. Bagaimana kita mau ejak wang? Okey. W A N G. Okey, kita kasih satu petak NG ini kerana ia merupakan huruf digraf. Kemudian huruf W ini padanannya waw. Huruf A padanannya alif. NG ini padanannya huruf apa? Siapa tahu? Nun ga? Bukan nun ga. Nun G ini, NG ini padanan hurufnya hurufnya. Okey. Semua betul semuanya. Pasal saya tahu semua yang mengikuti pada hari ini telah mengikuti pelajaran ataupun penerangan yang lepas berkenaan dengan huruf digraf. Okey. Ejaannya waw, alif, nga untuk ejaan wang. Jadi perkataan eka suku yang bermula dengan huruf waw maka kekal huruf alifnya. Okey. Baik. Untuk kita mau uji faham ataupun tidak untuk kaedah yang ketiga ini, mari lihat perkataan berikut dan jauhikan. Perkataan wab. Waw alif pa ataupun waw pa. Yang mana satukah ejaan yang tepat? Okey, boleh type jawapan yang tepat yang mana? Biru atau kuning? Type jauhilah. Okey, alhamdulillah. Ramai jawab dengan betul. Inilah jawapan yang betul. Okey, tahniah. Dan ini yang tidak ada alif ini adalah jawapan yang tidak tepat. Kerana apa? Kerana apabila dimulai dengan huruf waw, maka kekallah huruf alif di situ. Kemudian perkataan yang kedua ialah wat. Macam mana ejak wat? Tahu wat? Bukan wat di bahasa Inggeris, erti apa tu? Ini wat bahasa Inggeris juga. Tapi yang berkaitan dengan elektrik ni. Wat. Mana satu ejaannya? Waw ta ataupun waw alif ta? Apa kata kuncinya tadi? Keywordnya iaitulah bermula dengan huruf waw. Bagaimana apabila bermula dengan huruf waw? Ya, betul. Semuanya jawab dengan baik, tahniah. Kekal huruf alif. Waw, alif, ta. Manakala yang tidak ada alif ini merupakan jawapan yang tidak tepat. Baik, soalan yang terakhir. Apa dia? Wow. Wow boleh. Lihat, mana jawapan yang betul? Inikah ataupun yang ini? 5, 4, 3, 2, 1. Wah, ramai jawab dengan betul ni. Okey. Alhamdulillah, tahniah. Inilah ejaan yang betul. Dia ada alif. Manakala ini adalah ejaan yang tidak tepat. Okey. Kemudian kita teruskan kepada kaedah yang keempat. Kaedah yang keempat ini bagi saya mudah saja. Bagi kaedah yang keempat, apa dia? Huruf vokal ya dan waw digunakan apabila mengeja kata dasar eka suku tertutup yang bermula dengan huruf konsonan. Asal saja huruf ya, huruf waw kekal ada. Kekal ada huruf ya dan huruf waw ni. Okey. Contohnya, mari lihat. Ejaan sen bagaimana? S I N. S ini kita lambangkan dengan huruf sin. Dipadankan dengan huruf sin. I ini i apa di sini? I taling kah i pepet? Ya, betul. I taling. Sen, i taling. Huruf ya dipadankan dengan huruf ya dan N dipadankan dengan huruf nun.
kekal huruf ya di situ. Macam mana ejaannya? Sin, ya, nun. Okey. Kemudian seterusnya ialah macam mana ejak perkataan pin. P-I-N. Kemudian pa untuk huruf P, ya untuk huruf I, dan nun untuk huruf N. Okey. Jadi ejaannya kekal begitu saja. Pa, ya, nun. Pin. Kita lihat pula contoh ini. Ejaan bot. Ini yang melibatkan huruf waw. Ya. B, O, T. B ini dipadankan dengan huruf ba. O padadannya ialah huruf kalau Jawi, waw, dan T huruf ta. Jadi ejaannya kekal begitu sahaja. Ba, waw, ta untuk ejaan bot. Kemudian jus. Okey, jus, jus minuman. Rasa haus pula. J-U-S, jus. J huruf jim, waw bagi huruf U, kemudian S bagi huruf sin. Okey. Bagaimana ejaannya? Kekal ejaannya begitu, jim, waw, sin. Ya, jus. Jadi inilah contoh bagi perkataan bot dan jus yang kedua-duanya menggunakan vokal waw untuk kita eja perkataan eka suku yang mengandungi vokal waw ini. Jadi sama sahaja padanan hurufnya itu, tidak ada yang dibuang di dalam ejaan ini. Okey, baik, seterusnya kita lihat kaedah yang kelima. Okey, ataupun kaedah yang terakhir lah ni. Ya. Okey, kaedah yang kelima apa dia? Kaedah yang kelima ini berkenaan dengan kata serapan bahasa Arab. Bagaimana kita mengeja kata yang asalnya daripada bahasa Arab? Okey, sekiranya perkataan tersebut, perkataan eka suku itu berasal daripada perkataan bahasa Arab, maka cara mengejaknya ialah ikut ejaan asal, iaitu ikut ejaan bahasa sumber, ikut ejaan bahasa Arab, dikekalkan ejaannya. Senang saja, kan? Okey. Kenapa? Kita lihat contoh-contohnya. Mari kita lihat contoh beberapa perkataan yang berasal daripada bahasa Arab. Okey, perkataan am. Apa perkataan am? Contohnya kelepasan am. Kan? Kita biasa guna perkataan ini. Ini merupakan perkataan daripada bahasa Arab. Bagaimana cara mengejaknya? Arab ejak ain, alif, mim. Okey, ejaan perkataan yang kedua ialah bab. Boleh? Ejak bab. Okey. Macam mana ejak? Ba, alif, ba. Bab. Ya. Dan yang ketiga, ejaan hal. Apa hal lah ni? Okey. Ejaannya ialah ha, alif, lam, hal. Jadi ini merupakan contoh-contoh perkataan yang berasal daripada perkataan bahasa Arab yang kita serap dalam bahasa Melayu. Ataupun kita panggil serapan bahasa Arab. Jadi ejaannya dalam Jawi kita kekalkan seperti mana ejaan dalam bahasa Arab. Boleh faham? Untuk lebih memantapkan lagi pemahaman para viewers sekalian, kita lihat uji minda ini. Okey, ejaan khas, perkataan khas. Yang mana satu betul? Kha alif sad ataupun kha sad? Boleh jawab? Okey, boleh jawab di ruangan chat. Okey, ramai jawab yang dengan betul ni. Alhamdulillah. Betul. Ya, ejaannya ialah kha alif sad. Manakala yang tidak ada alif ini ejaan tidak tepat.
Kemudian perkataan ini, had. Macam mana ejak had? Had laju. Kan? Contoh. Adakah ejaannya yang berwarna merah ataupun yang berwarna ungu ini? Hak dal ataupun hak alif dal? Boleh? Boleh tulis? Ringkas sahaja ejaannya ni. Tidak banyak. Tidak banyak hurufnya. Okey, alhamdulillah semua boleh jawab dengan baik. Betul ejaannya, ya, tepat. Inilah ejaan yang tepat itu. Okey, alhamdulillah. Tahniah. Dan ini yang ada alif ini tidak tepat. Kenapa tidak alif? Kerana inilah ejaan asal daripada bahasa Arab. Kemudian zat. Macam mana ejaan zat? Adakah zal ta ataupun zal alif ta? Okey, boleh jawab di ruangan chat. Ustaz mau tengok. Okey, bagus. Ramai dapat menjawab dengan baik. Okey. Ya, alhamdulillah, tahniah. Inilah ejaan yang tepat. Zal alif ta untuk ejaan zat. Manakala yang tidak ada alif ini, ya, ejaan yang tidak tepat. Ya, boleh faham kan? Kerana inilah perkataan bahasa Arab yang dikekalkan ejaannya bagi perkataan eka suku. Okey, ikut sahaja bahasa sumber daripada contohnya ini bahasa Arab, kan? Dikekalkan ejaannya. Macam mana ejaannya bahasa Arab, begitulah ejaannya dalam Jawi bagi kata serapan bahasa Arab. Okey, untuk yang akhirnya ialah rumusan. Kita lihat tadi ada 5 perkara yang berkaitan dengan eka suku yang saya jadikannya sebagai beberapa kaedah. Yang pertama ialah diawali dan diakhiri dengan huruf vokal, itu huruf vokalnya tetap wujud. Kemudian yang kedua, eka suku yang diapit oleh vokal A dengan huruf konsonal. K, V, K. V di situ vokal A diapit oleh konsonan kiri dan juga kanan. Maka vokal A tadi huruf alifnya itu gugur, artinya dibuang. Dan yang ketiga, dimulai huruf waw. Ya, contohnya macam ejaan wab, ejaan wat tadi kan, dimulai huruf waw, maka huruf alifnya kekal ada. Yang keempat, vokal ya dan waw di tengah konsonan. Dan vokal ya dan waw ini dia kekal ada, kekal wujud, macam ejaan bot, pen, ejaan sen, ejaan jus, ya, dan sebagainya yang berkaitan. Dan akhir sekali yang kelima ialah kata serapan bahasa Arab. Seperti tadi contoh zat, khas, had, itu adalah dieja seperti ejaan bahasa sumber, iaitu seperti ejaan bahasa Arab itu sendiri. Alhamdulillah, saya rasa itu sahaja yang dapat dikongsikan pada kali ini. Semoga semuanya mendapat manfaat apa yang telah saya kongsikan daripada kaedah yang pertama tadi sehinggalah kaedah yang kelima. Semuanya melibatkan beberapa perkataan, ada yang dibuang alif, ada yang alifnya kekal. Ya, harapan saya semuanya lepas ini dapat membaca, mengeja eka suku dengan betul. Sekian, itu sahaja daripada saya. InsyaAllah jumpa lagi pada minggu hadapan bersama dengan munci-munci yang lebih hebat lagi akan membincangkan tajuk-tajuk yang telah disediakan. Sekian, salam hormat daripada saya. Jawi itu jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.